Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu untuk projek A Matematik SPM dan dalam video kali ini kita akan lihat tajuk nisbah dan fungsi trigonometri, iaitu melibatkan matematik tingkatan 5 bab 6 dan juga matematik tingkatan 3 bab 5. Okey, di sini cikgu dah sertakan beberapa nota penting untuk tajuk trigonometri, iaitu melibatkan nisbah trigonometri dan juga fungsi trigonometri bermula daripada sukuan dan juga sehinggalah kepada graf sin, cos dan juga tangent. Jadi kamu boleh lihat nota-nota sebelum memulakan latihan lah. Kita mulakan dengan soalan pertama, iaitu soalan percubaan Terengganu, soalan 7. Rajah 5 menunjukkan aras air yang direkodkan di sebuah limbungan kapal. Diberi Y mewakili aras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Okey, ini adalah graf. Yang ini adalah graf bentuk sin. Okey, graf S bentuk sin. Soalan pertama, nyatakan amplitude aras air. Okey, apa dia amplitude? Amplitude ni ialah jarak daripada garis keseimbangan. Okey, kalau di sini cikgu boleh lukis, di manakah garis keseimbangan? Garis keseimbangannya berada di sinilah. Okey, untuk graf sin. Jadi, amplitude sebenarnya boleh juga menggunakan rumus di sini, iaitu nilai maksimum kita tolak dengan nilai minimum kita bahagi dengan 2. Jadi, berdasarkan graf, nilai maksimum ialah 4.2 dan nilai minimum ialah 1.6. Jadi kita akan tolak dan kita boleh bahagi dengan 2 untuk amplitude. Okey, 4.2 kita tolak dengan 1.6, kita bahagi 2, kita akan dapat 1.3. Untuk soalan B, tempoh aras air. Okey, tempoh ni sebenarnya untuk satu kita lengkap graf sin. Okey, graf sin kita lengkapnya ialah macam ni lah. Okey, seperti kita lihat daripada graf ni, kita lengkapnya ialah 16. Jadi tempohnya ialah 16 jam. Okey, seterusnya kita lihat soalan C, fungsi trigonometri bagi graf tersebut. Okey, fungsi trigonometri ialah Y sama dengan A sin BX tambah C. Jadi kita kira satu persatu. A ialah amplitude. Okey, dalam soalan A tadi kita dah kira amplitude dia iaitu 1.3. Macam mana kita nak dapatkan B? B sebenarnya kita dapat daripada tempoh. Okey, tempoh sebenarnya ialah 360 bahagi dengan B. Dan daripada soalan B tadi, tempohnya ialah 16. Jadi, 16 sama dengan 360 bahagi B. Daripada sini kita dapat B sama dengan 360 bahagi 16, kita dapat 22.5. Untuk nilai C pula, nilai C ialah nilai garis keseimbangan beranjak daripada paksi X sama ada beranjak ke atas daripada paksi X ataupun beranjak ke bahagian bawah. Jadi asalnya garis keseimbangan akan berada pada paksi X. Okey, asalnya berada di sini. Jadi sekarang kalau kita tengok, garis keseimbangan dah berada pada garis putus-putus yang cikgu dah tanda. Jadi sekarang untuk menentukan nilai C, oleh kerana tadi kita dah dapat 1.3, okey, amplitude-nya 1.3 di sini. Okey, ini adalah nilai amplitude-nya. Untuk mendapatkan nilai C, kita hanya perlu tambah nilai daripada paksi X ni. Okey, sehinggalah garis keseimbangan yang baru. Jadi di sini kita akan dapat nilai C-nya ialah, okey, nilai C-nya ialah 1.6 tambah dengan 1.3. Jadi kita dapat C sama dengan 2.9. Jadi kita tulis semula dalam bentuk graf fungsi trigonometri, iaitu
Y sama dengan A-nya 1/3. Sin B-nya ialah 22/5 X. Okey, sin 22/5 X kita tambah dengan C. Dan C-nya ialah 2/9. Okey, boleh faham? Seterusnya, kita lihat soalan yang kedua iaitu soalan SMKA SABK set 2, soalan 9. Rajah 6 menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC diberi ABD ialah garis lurus dan AD sama dengan BC. Okey, AD sama dengan BC. Jadi kita boleh tulis AD sama dengan BC dan BC di situ kita tengok dia ialah 13 cm. Okey, BC 13 cm. Soalannya cari panjang BD. Okey. Sekarang ni kita ada maklumat AD 13 cm. Jadi sebelum kita nak dapatkan panjang BD, kamu perlu cari dahulu panjang AB. Okey. Menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh cari panjang AB dahulu, iaitu AB sama dengan punca kuasa 2 13 kuasa 2 tolak. Okey, sebab yang ni adalah hipotenus 13 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Jadi di sini kita akan dapat AB sama dengan 11/53. Okey, yang ni dapat satu markah. Jadi macam mana kita nak cari BD? Kita dah ada AD. AD adalah sama dengan AB tambah dengan BD. Jadi AD kita dah ada, AB pun kita dah ada, kita boleh cari BD. Okey, jadi BD sama dengan AD tolak AB. Okey, AD kita 13, kita tolak dengan 11/53, jadi kita dapat BD 1/47. Okey, soalan B. Cari nilai bagi sin X. Okey, X-nya berada di sini dan kamu tulis di sini bahawa ini adalah sukuan 2 kerana sudut ni lebih daripada 90 darjah kurang daripada 180 darjah. Okey, sukuan 2. Jadi sukuan 2 untuk sin adalah positif lah. Okey, kamu boleh tengok di sini kita ada sukuan. Yang ni semua, okey, saya suka tengok kartun. Okey, yang ni positif, sin. Yang ni tangent positif, yang ni cos positif. Okey, jadi untuk sukuan 2, okey, untuk sukuan 2, sin adalah positif. Jadi kita akan ambil yang sudut yang sepadan dengannya, iaitu sudut yang kurang daripada 90 darjah yang berada di sebelahnya. Kita akan merujuk kepada segitiga ABC untuk nisbah sin. Okey, sin ialah tentang per hipotenus. Jadi tentang adalah 6. Okey, 6. Hipotenusnya adalah 13. Jadi sin X sama dengan 6/13. Dapat lagi satu markah. Okey, kita lihat soalan B2, tangent X. Okey, tangent X. X tadi berada pada sukuan kedua, jadi ingat tangent pada sukuan kedua dia negatif. Dan nisbah tangent ialah tentang per sebelah. Okey, tentangnya ialah 6. Okey, jadi negatif 6. Sebelahnya ialah AB tadi, iaitu 11/53. Okey, ataupun awak nak tulis dalam bentuk perpuluhan pun boleh, negatif 0.52. Okey, yang ni dapat lagi satu markah. Seterusnya kita lihat soalan percubaan perak. Okey, soalan 9. Rajah menunjukkan satu garis lurus JKL dengan panjang 18 cm. Okey, ni gambar rajahnya. Diberi cos Y sama dengan negatif 0.3746 dan nisbah JK kepada KL ialah 1/2. Hitung panjang KM. Okey, panjang KM ialah panjang sinilah. Okey, panjang sini. Jadi sekarang kita perlu tahu dahulu panjang JK dengan KL. Okey, JKL jumlahnya, yang ni maksudnya JK tambah dengan KL.
kita dapat 18. Dan diberi dalam bentuk nisbah JK per KL sama dengan 1/2. Okey, kita menggunakan nisbah kadaran. Okey, kadaran di mana untuk jumlahnya 18 dan jumlah nisbahnya ialah 3. Okey, jadi 1 unit mewakili 18 bahagi 3 iaitu 6. Jadi yang ni satu bahagian darab 6, maksudnya di sini ialah 6 cm. Yang ni 2 darab dengan 6, maksudnya yang ni adalah 12 cm. Okey, bila kita dah ada panjang JK, kita juga diberi cos bagi Y, kita boleh cari sudut di sini. Okey, sudut yang sepadan di situlah kita boleh cari sudut di sini. Katakan cikgu tanda sebagai alfa. Jadi cos Y. Cos Y kita adalah sepadan dengan sudut alfa itulah. Jadi cikgu boleh tulis cos Y. Sebab apa negatif? Sebab dia berada pada sukuan kedua. Okey, sudut tu adalah lebih daripada 90. Okey, yang ni lebih daripada 90 kurang daripada 180. Jadi sukuan kedua cos dia negatif. Jadi kita nak cari sudut sepadan dia. Okay, kita nak cari sudut sepadan ni. Jadi kita akan menggunakan maklumat cos yang bersebelahan tu. Kita akan shift cos. Shift cos. 0.3746. Okay, dan yang ni cikgu tulis sebagai alfa lah. Untuk tahu sudut dekat alfa tu. Iaitu sudut sepadannya. Okay, jadi alfa ialah. Okay, kalau kamu kira yang ni kamu akan dapat 68 darjah. Okey, kat sini kamu akan dapat 68 darjah. Okey, jadi daripada 68 darjah tu sebenarnya kita boleh guna untuk cari panjang KM yang ni. Okey, menggunakan kita ada sebelah dan kita nak cari setentang. Jadi kita akan guna tangent. Okey, tangent 68 darjah adalah sama dengan setentang. Setentangnya yang ni. Okey, KM per dengan sebelah dia 6. Jadi KM sama dengan 6 darab tangent 68. Okey, yang ni satu markah, yang ni satu markah. Kamu kira hasil darab ni 14.85, dapat lagi satu markah. Okey. Jadi sekarang kita nak kira pula tangent X. Okey, X duduk dekat sini. Yang ni tadi kita dah dapat KM 14.85. Jadi bila kita nak kira tangent X, kita tengok nisbahnya sahaja. Iaitu tangent ialah tentang per sebelah. Okey, tentangnya ialah 14.85. Kita bahagi dengan 12. Okey, kita dapat 1.24. Okey, dapat satu lagi markah lah. Okey, boleh faham? Seterusnya kita lihat soalan untuk percubaan SBP. Soalan 4. Rajah 3 menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR dan PRS ialah garis lurus. Okey, PQR segitiga bersudut tegak, PRS ialah garis lurus. Diberi cos Y sama dengan negatif 7/25, hitung nilai bagi tangent X. Seterusnya, tentukan nilai X. Okey, yang ni kamu kena lihat pada gambar rajah. Yang pertama, maklumat yang diberi ialah cos Y sama dengan negatif 7/25. Okey, Y sukuan 2. Memang negatif lah. Untuk cos sukuan 2. Jadi daripada sini dia adalah sepadan dengan yang sebelah ni. Jadi cos ialah sebelah per hipotenus. Maksudnya sebelahnya ialah 7. Okey, sebelah ni 7. Yang hipotenus ialah 25. Okey, hipotenus adalah 25. Jadi macam mana kita nak cari tangent X? Untuk mencari tangent X, kita perlu cari. Okey, kita nak tangent. Tangent maksudnya kita kena ada setentang per dengan sebelah. Sekarang ni sebelah kita, okey, X di sini
X. Okey, X adalah sudut yang ni. Jadi yang sepadan adalah yang ni. Sekarang setentang kita ada, sebelah kita tak ada. Jadi PQ ni kita kena cari dahululah. Okey, sebelum kita tulis tangent X. Okey, kita cari dahulu untuk PQ. Menggunakan teorem Pythagoras. Hipotenus 25 kuasa 2 kita akan tolak dengan 7 kuasa 2. Di sini kita akan dapat nilainya ialah 24. Okey, 24. Yang ni kamu dapat 1 markah lah. Daripada sini kita boleh cari tangent X. Okey, tangent X. Okey, X adalah sama dengan sudut sini. Jadi tangent adalah tentang per sebelah. Jadi kamu lihat di sini X ni adalah sukuan 4. Okey, bila sukuan 4, okey, saya suka tengok kartun. Okey, cos sahaja yang positif. Jadi tangent kita letak negatif lah. Negatif tentang dia 7, sebelah dia 24. Okey, dapat satu lagi markah di sini. Seterusnya, macam mana kita nak menentukan nilai X? Okey, nilai X, sudut yang bersebelahan dengan X ni adalah sudut, contohnya cikgu namakan dia sudut alfa, dan yang ni adalah sukuan keempat. Bila sukuan keempat, nak dapatkan sudut sepadan dia 360. Okey, 360 kita perlu tolak dengan tangent tadilah. Okey, sudut yang sepadan ni kita kena tolak dengan alfa tu. Jadi macam mana kita nak cari 360 darjah? Kita dah ada nilai tangent tadi. Kita shift tangent lah. Shift tangent guna kalkulator 7/24. Okey, tanda negatif tak perlu sebab negatif tadi menunjukkan kedudukan dia pada sukuan ke-4. Jadi yang ni kamu guna kalkulator 360 tolak dengan 16/26. Okey, kita akan dapat 43.74 darjah. Okey, ini satu markah. Ini satu markah. Okey, jadi adalah penting untuk kamu lihat sudut yang diberi itu berada pada sukuan keberapa untuk kita menentukan sudut tersebutlah. Seterusnya kita lihat soalan negeri 9, soalan 1. Dalam rajah 1 di bawah, PQR ialah garis lurus. Diberi bahawa PQ nisbah QR sama dengan 2 nisbah 5. Cari cos Y. Okey. Pertama sekali cuba fahamkan apa maklumat yang diberi. Diberi dalam bentuk nisbah. PQ kepada QR. Okey, bila dibagi dalam bentuk nisbah, kita boleh tukar dalam bentuk pecahan lah supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, kalau kamu lihat pada gambar rajah, PQ yang sebenar adalah 4. Okey, PQ yang sebenar adalah 4 cm dan QR tidak dinyatakan. Jadi kita boleh menggunakan konsep nisbah di sini, iaitu nisbah, kadaran. Okey, kadaran di sini 2 jadi 4, 2 darab 2. Jadi menggunakan konsep kadaran dia akan darab dengan nombor yang samalah. Jadi di situ kita dah boleh cari nilai QR. Okey, jadi QR sama dengan 5 darab 2 iaitu 10. Okey, jadi kita tanda di sini 10 cm. Daripada situ, macam mana kita nak cari cos Y? Okey, yang ni adalah sudut yang bersebelahan dengan cos Y. Okey. Jadi kita tulis dahulu di situ. Kita lihat cos Y. Okey. Cos Y adalah nisbah. Okey, nisbah sebelah per dengan hipotenus. Okey, ni adalah sudut sepadannya. Sekarang ni hipotenus ada tapi sebelah tak ada, iaitu QS kita tak ada. Jadi kamu kena cari dahulu QS menggunakan teorem Pythagoras. Okey, 10 kuasa 2 kamu tolak dengan 8 kuasa 2, kamu akan dapat QS adalah 6 cm. Okey, sekarang kita dah ada sebelah, kita dah ada hipotenus, kita boleh tulis cos lah. Cos Y adalah sepadan dengan sudut di sebelahnya, tetapi ingat ni adalah sukuan 2.
Sukuan 2 hanya sin yang positif. Jadi letakkan tanda negatif pada cos. Okey, negatif. Sebelahnya adalah 6 per dengan hipotenusnya 10 dan mesti tulis dalam sebutan terendah lah. Jadi jawapannya negatif 3/5. Seterusnya kita lihat soalan Kelantan, soalan 9. Rajah 5 menunjukkan suatu graf fungsi trigonometri di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, ni kalau kita lihat, kita boleh tengoklah dia adalah graf bentuk S, iaitu graf sin. Okey, yang pertama, nyatakan fungsi trigonometri tersebut. Okey, bila dia kata nyatakan fungsi trigonometri, maksudnya kita kena tulis dalam bentuk Y sama dengan A sin B X tambah C. Okey, tulis dalam bentuk fungsi A sin X sin B X tambah C. Okey, jadi bentuk S kamu kena ingatlah, bentuk S adalah graf sin, bentuk U adalah graf cos. Okey, jadi sekarang amplitude A adalah amplitude dan kita lihat di sini amplitude-nya adalah 2. Jadi Y sama dengan 2 sin. B adalah kita tengok tempoh lengkap tempoh kita lengkapnya adalah 360. Okey, jadi 360 bagi 360 kita dapat B-nya 1 lah. Jadi 2 sin X tambah okey C adalah jarak daripada paksi X. Jadi graf ni tidak dianjakkan ke atas ataupun ke bawah daripada paksi X. Jadi nilai C-nya tak ada lah. Jadi ini adalah jawapannya lah. Okey. Yang kedua, tentukan nilai P. Okey, kamu lihat pada graf ni, bila ditandakan koordinat di sini, ditandakan koordinat di sini, maksudnya ni merujuk kepada X, yang ni merujuk kepada Y. Jadi kita dah ada tadi fungsinya, Y sama dengan 2 sin X. Jadi daripada sini, kita boleh gantikan nilai X-nya sebagai P. P nilai yang kita nak cari. Dan Y-nya sebagai negatif 1. Okey, kita nak cari nilai P. Jadi, 2 sin X sama dengan negatif 1. Okey, Y ni adalah nilainya negatif 1. Jadi, cikgu ganti di belakangnya lah. Jadi, kita permudahkan untuk kita dapat X. X tu adalah nilai P. Jadi, sin X sama dengan negatif 1/2. Jadi, untuk dapat nilai X, X sama dengan sin, shift sin 1/2. Okey, tanda negatif kita tak ambil. Sebab yang ni menunjukkan dia berada pada sukuan yang dia negatif lah. Okey, iaitu ni sukuan 1, ni sukuan 2, ni sukuan 3, ni sukuan 4. Okey, jadi untuk dapatkan nilai ni, bila kamu cari, kamu akan dapat 30. Dan kita tahu ni adalah sudut sepadan dan kedudukannya ialah pada sukuan 3. Okey, bila sukuan 3 nak dapat nilai P, 30 yang asas tadi, sudut sepadan tadi, kamu perlu tambah dengan 180. Okey, bila sukuan ketiga, sukuan 1, 2, 3, sukuan ketiga sudut asas berada di sinilah 30. Jadi perlu tambah dengan 180. Jadi P sama dengan 210 darjah. Seterusnya kita lihat soalan terakhir iaitu soalan Sabah. Dalam satu eksperimen yang dijalankan di makmal, satu zarah X dilihat bergerak seragam secara menegak dalam bentuk bulatan. Jadual sebelah di bawah menunjukkan ketinggian zarah tersebut dari permukaan tanah mengufuk semasa ianya bergerak. Okey, jadi ada masa, ada tinggi. Soalan pertama, minta kita plot dan lukis graf. Okey. Seterusnya tentukan jenis fungsi trigonometri yang boleh mewakili pergerakan X. Seterusnya nyatakan amplitude. Okey, jadi kita kena lukis graf. Yang pertama sekali kita buat paksi. Okey, paksi X mewakili masa dan paksi Y mewakili tinggi lah. Okey. Yang ni mewakili masa.
Kita tengok masa dia bermula dengan 0, 5, 10, 15, 20. Okey. Buat secara seragam. Okey, yang ni tertingginya 30, jadi cikgu ambil 10 10, 20, 30. Yang ni adalah tinggi. Okey, jadi kita plot tandakan titiknya. Okey, masa 0, 19. Okey, masa 0, 19. 5, 30. 10, 19. 15, 8. 20, 19. Okey, kita cuba sambung titik yang telah kita buat tadi, membentuk lengkung lah. Okey, membentuk lengkung. Okey, dan daripada sini kita dah boleh lihat jenis fungsi trigonometri kita, iaitu bentuk S. Okey, jadi jenis fungsinya adalah graf sin. Okey, graf sin. Dan dia minta kita nyatakan amplitude juga. Okey, amplitude. Amplitude tadi kita boleh dapatkan dua cara, sama ada kita tengok dia punya garis keseimbangan ataupun nilai tertinggi. Okey, nilai tertinggi kita 30. Kita tolak dengan nilai terendah kita 8 dan kita bahagikan dengan 2 lah. Okey, 30 kita tolak dengan 8 bahagi 2, kita akan dapat amplitude-nya 11. Seterusnya kita lihat soalan B. Rajah menunjukkan sebuah segitiga. Okey, ada segitiga ABC. Soalan pertama, hitung panjang AB. Okey, AB. AB untuk segitiga bersudut tegak, AB-nya ialah hipotenus. Okey, jadi AB sama dengan, kita gunakan teorem Pythagoras, iaitu 1/6 kuasa 2 kita tambah dengan 3 kuasa 2. Jadi di sini kita akan dapat jawapannya 3/4. Okey, soalan 2. Nilai sin theta. Okey, nilai sin theta. Okey, sin theta, theta berada di sini. Sin ialah nisbah bertentangan. Okey, nisbah bertentangan per dengan hipotenus. Hipotenus tadi kita 3/4. Jadi setentang dengan theta ialah 3 per dengan 3/4. 3.4. Okey, 3/3.4. Dan soalan yang terakhir, nilai theta. Okey, bila kita dah ada sin theta sama dengan 3/3.4, jadi theta sama dengan, kita shift sin shift sin 3/3.4. Okey, kita guna kalkulator saja yang ni, kita akan dapat 61.993 darjah. Okey, jadi cikgu harap cikgu dapat membantu untuk tajuk nisbah dan fungsi trigonometri.